menggunakan rantai. Kereta perisai dia menggunakan tayar yang besar. Tayar macam tayar lori tapi lagi besar daripada tayar lori. Jadi negara kita banyak kereta-kereta perisai macam ni, termasuklah di dalam pasukan gerakan AMPDRM. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah ini mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Zalzalah. Dilihat dari dua sudut, iaitu perkaitan yang nyata di antara firman Allah SWT dalam surah Al-Zalzalah ayat 2 maksudnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami surah Ghazim mafhumnya, dan kami menghamburkan segala muatannya, dengan masuk surah Al-Adiyat ayat 9, wa hussila ma idza bu'thira ma afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah Azim mafhumnya ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur. Jadi ada kaitan, kerana maksudnya seakan-akan sama di situ. Yang kedua, ketika Allah SWT mengakhiri surah Al-Zalzalah dengan menjelaskan balasan terhadap amalan kebaikan dan kejahatan, maka dalam surah ini Allah SWT mencela pula manusia yang engkar terhadap nikmat-nikmatnya, lebih mengutamakan kehidupan di dunia dan dari kehidupan akhirat, dan enggan bersedia menghadapi hari perhitungan di akhirat dengan mengerjakan kebaikan dan beramal soleh serta menjauhkan diri dari kejahatan dan maksiat. Jadi dia ada kaitan ayat 6 hingga 7, ayat 7 8 surah Az-Zalzalah yang kita kupas pada kuliah yang lalu, menceritakan tentang bagaimanakah Allah SWT menilai kebaikan seseorang dan menilai kejahatan seseorang. Semua tidak akan lepas daripada perhitungan Allah SWT. Tapi dalam surah Al-Adiyat ini Allah SWT mencela mereka yang mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat. Sedangkan realiti inilah yang berlaku sekarang. Banyak orang memilih dunia berbanding akhirat. Mereka melihat dunia inilah segala-galanya, dan mereka lupa akan persediaan mereka untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Mereka lupa kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi, tidak berpenghujung, yakni selama-lamanya. Dan kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Paling kuat pun Nabi SAW bersabda dalam hadis baginda, inna amarati baina sittin wa sab'in, sesungguhnya umur makku antara 60 hingga 70 tahun. Itu saja. Jadi berapa lama kita nak tongkat dunia ni? Tak lama pun. Sekarang ni macam-macam penyakit yang datang. Lagi kita tak boleh agak berapa lama umur kita akan berkelangsungan, ataupun berapa lama kita akan hidup di atas muka bumi. Ni apa persediaan kita untuk menghadapi kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi itu? Apa persediaan kita? Tu ceritanya. Apa persediaan kita? Sudahkah kita banyak mengerjakan amal soleh? Sudahkah kita menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kandungan surah yang diturunkan di Mekah ini mengandungi 3 objektif utama, iaitu pertama, Allah SWT bersumpah dengan kuda pejuang dalam peperangan untuk menegaskan tentang sifat manusia yang suka kufur serta mengingkari nikmatnya. Perbuatan mereka sendiri akan menjadi saksi terhadap tindak tanduk mereka yang kufur itu. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wal adiyati dhabha, mafhum demi kuda perang yang tangkas berlari dengan dengusan nafasnya yang kencang. Ayat pertama surah Al-Adiyat. Kenapa Allah SWT bersumpah dengan kuda perang ni? Kerana kuda perang ni begitulah sifat dia dalam peperangan. Dia tidak berfikir panjang. Yang penting dia nak mengejar matlamat dia, iaitu menang dalam peperangan. Jadi Allah SWT secara tisirat ni menempelak manusia yang mengejar matlamat yang ada di depan mata mereka saja. Mereka lupa ada satu matlamat yang sebenar-benarnya berada di hujung, di hadapan sekali. Yang itulah yang sepatutnya difikirkan juga, bukan yang ada depan mata ni. Tapi manusia macam itulah. Kadang kita sendiri pun kadang-kadang kita tak nampak apa yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ataupun saat mati kita nampak yang sekarang ni. Masa sekarang ni lah, masa sekarang ni kita kena fikir. Ni dalam surah ni Allah SWT
mengkritik ataupun menempelak golongan-golongan seperti ini. Yang kedua, surah ini menyatakan tentang sikap dan perangai manusia yang sangat memuja harta benda dan kekayaan. Firman Allah SWT, mafhum ya'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah Al-Azim. Memang manusia ni kerap melampau sangat sayangkan harta. Kadang-kadang pasal harta ni lah boleh jadi berbalah. Pasal harta ni lah boleh jadi berbalah, boleh jadi berkonflik, bersengketa, bertelagah, sehingga jadi perpecahan. Kita tengok macam-macam lah kisah yang kita dengar berkenaan orang yang berbalah, bertelagah kerana harta. Harta tu tak bawa mati pun, tapi mereka sanggup berbalah bertahun-tahun lamanya sehingga putus hubungan persaudaraan. Inilah sifat manusia. Yang ketiga, menggalakkan manusia melakukan perbuatan baik dan amal soleh yang memberi manfaat kepada mereka apabila bertemu dengan Allah, iaitu ketika menghadapi hisab dan pembalasan. Dalam masa yang sama mengancam mereka dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat kiranya mereka melakukan sebaliknya. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Surah Al-Azim. Mafhum, patukah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mau sedar dan insaf apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya? Surah ayat 9 surah Al-Adiyat. Yang Allah SWT beri satu pertanyaan kepada manusia supaya manusia sedar yang manusia ni bila mati dia tak mati selama-lamanya. Dia akan dibangkitkan nanti menghadap Allah SWT di padang mahsyar untuk dinilai, dihitung, dihisap amalan-amalannya ketika berada di dunia, supaya nanti amalan-amalan yang dihitung ini nantinya ada balasannya, sama ada syurga ataupun neraka, waliyazbillah. Jadi kita nak pilih mana satu. Jadi Allah SWT memperingatkan kepada manusia-manusia yang rakus mengejar dunia bahawa sebenarnya dunia itu tidak akan dapat menyelamatkan mereka nanti di dalam alam akhirat. Tapi manusia kebanyakannya begitulah. Mereka ini lebih mengejar dunia berbanding berbanding akhirat. Dunia adalah segala-galanya, jangan mereka. Sebab itulah kalau tidak orang setengah-setengah manusia, mereka istilah modennya all out mengejar dunia. Kita orang Islam juga all out mengejar dunia, tetapi mengejar dunia untuk mengumpul bekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Bukan mengejar dunia ini untuk menongkat dunia ni seolah-olah dunia ni dalam lirik lagunya disebut anak yang punya. Sebenarnya tidak. Dunia ni adalah tempat tinggal yang sementara saja. Seperti mana dalam khutbah kedua dahulu disebut, i'lam anna dunya hiya darul maqar wa anna al-akhirata hiya darul mamar. Ketahuilah tuan-tuan bahawa dunia ialah tempat tinggal yang sementara saja. Akhirat juga lah tempat tinggal yang kekal buat selama-lamanya. Itu dia tuan-tuan. Peringatan untuk diri saya terutamanya dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan inilah sebagai penutup mukadimah kita untuk surah Al-Adiyat ini. Maka seterusnya kita akan sambung dengan hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah. Hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah surah ini, surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabaha. Jadi wal-'adiyati dhabaha, al-'adiyat alif lam sukun ini alif lam qamariyah, jadi baca sukun al-'adiyat. Ain alif di atas ini mad tabi'i, ada pada bacaan walaupun tiada pada tulisan. Begitu